Alhamdulillah, hari ini kita masuk pelajaran yang ketujuh, surah An-Nur ayat 35, mencari hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah seumpama sebuah miskat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu pula umpama bintang yang bersinar terang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak daripada pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, akan tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana kejernihannya, walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya berlapis cahaya. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki mengikut peraturannya, dan Allah Subhanahu wa taala membuat pelbagai perumpamaan untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sekarang kita masuk intisari ayat. Yang pertama, Allah menjelaskan bahawa dia merupakan cahaya yang menerangi langit dan bumi, yang menjadi bukti kewujudan keesaan Allah. Yang kedua, perumpamaan hidayah Allah adalah seperti cahaya lampu yang diletakkan dalam kaca yang bersinar, seperti bintang yang menyinar bergemerlapan. Menurut Ibnu Abbas, nur ialah cahaya dan petunjuk hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk keimanan kepada seluruh alam dengan cahaya yang agung dan sumul, dapat menerangi kehidupan manusia sehingga mereka beroleh petunjuk serta selamat daripada kesesatan. Sekarang kita lihat pula apakah sebab-sebab manusia memerlukan hidayah. Yang pertama, dapat membebaskan diri daripada sifat materialistik seperti tamak dan terlalu cintakan kemewahan dunia. Yang kedua, dapat menghindarkan diri daripada kesesatan dan tersasar dari landasan akidah yang betul. Yang ketiga, dapat mengharungi ujian Allah dengan tenang dan sabar, kerana dengan memiliki hidayah Allah, seseorang itu dapat mengharungi ujian dengan lebih tenang. Seterusnya kita masuk kepada apakah kepentingan hidayah kepada manusia. Yang pertama, memelihara keimanan seseorang. Yang kedua, menyebabkan seseorang menjauhi segala perbuatan maksiat serta melaksanakan segala perintah Allah. Yang ketiga, menyebabkan seseorang itu redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong komuniti agar lebih istiqamah dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sekarang kita masuk tajuk cara untuk mendapat hidayah Allah. Yang pertama, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan segala larangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka tinggalkanlah. Yang kedua, mendalami ilmu-ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ulumul fiqh serta berakhlak mulia. Yang ketiga, memerhatikan kejadian alam dan segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apakah pengajaran ayat di atas. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memohon pintu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu hidayah kepada hamba-hambanya yang berusaha mencari keredaannya. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa beriman kepada Allah taala, kerana hati setiap muslim akan bertambah keimanannya dengan hidayah Allah taala. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala mudah diterima oleh manusia jika jiwa mereka telah bersedia terlebih dahulu.